Selamat datang ke saluran kami. Hari ini kita akan membincangkan isu yang agak panas dalam dunia pendidikan, yaitu dakwaan bahwa ramai guru di Malaysia telah memalsukan sijil cuti sakit atau dikenali sebagai MC. Kenyataan ini telah mencetuskan pelbagai reaksi di kalangan masyarakat dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq turut tampil mempertahankan guru-guru kita. Adakah tuduhan ini wajar? Apakah implikasi dan kesannya terhadap profesion keguruan? Mari kita selami isu ini lebih dekat dan mendalam dan kupas segala kontroversi yang timbul, dan jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda dan subscribe. Baru-baru ini sebuah laporan yang menggemparkan telah diterbitkan oleh media menyatakan bahwa guru adalah penjawat awam yang paling ramai terlibat dalam pemalsuan sijil cuti sakit. Dakwaan ini telah mendapat perhatian meluas karena ia menjejaskan imej profesion guru yang selama ini dilihat sebagai mulia dan penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Kenyataan ini disanggah keras oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang menegaskan bahwa dakwaan sedemikian tidak bertanggung jawab dan tidak wajar. Menurut beliau, tuduhan ini telah memberi persepsi negatif terhadap guru-guru di seluruh negara yang sepatutnya dihormati dan dihargai atas sumbangan mereka. Fadlina juga menyatakan bahwa terdapat lebih 400.000 guru di Malaysia dan sebahagian besar daripada mereka menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan integriti. Isu ini tidak sepatutnya dibesar-besarkan karena ia mencemarkan reputasi seluruh komuniti pendidik. Namun begitu, kita perlu bertanya, dari mana datangnya tuduhan ini? Adakah ini benar-benar satu refleksi daripada masalah yang berakar umbi dalam sistem pendidikan atau sekadar sebahagian daripada agenda yang lebih besar untuk menjejaskan imej penjawat awam terutamanya guru? Persoalan ini perlu kita renungkan karena isu ini melibatkan bukan sahaja masa depan guru-guru tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negara. Mengikut laporan tersebut, dakwaan ini asalnya didedahkan oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX yang menyatakan bahwa guru merupakan golongan penjawat awam paling ramai terlibat dalam perbuatan memalsukan sijil cuti sakit ataupun MC. Namun, adakah dakwaan ini benar-benar berdasarkan bukti yang kukuh atau hanya spekulasi yang tidak disokong data yang jelas? Ini adalah persoalan kritikal yang kita perlu jawab. Dalam kenyataan balasnya, Fadlina menekankan bahwa Kerajaan Madani dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa menekankan tata kelola yang baik di kalangan penjawat awam. Setiap penjawat awam termasuk guru dipantau dengan rapi dan tindakan tata tertib akan diambil jika ada yang didapati melakukan salah laku. Ini menunjukkan bahwa kerajaan tidak memandang remeh terhadap isu disiplin, tetapi pada masa yang sama, tuduhan yang melibatkan keseluruhan profesion seperti ini boleh menimbulkan implikasi yang sangat negatif. Sebagai contoh, tuduhan seperti ini bukan sahaja mencemarkan imej guru, tetapi juga menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita. Apabila masyarakat mula hilang kepercayaan terhadap guru, ia boleh membawa kepada penurunan motivasi di kalangan pendidik sendiri, dan akhirnya memberi kesan kepada kualiti pendidikan di sekolah-sekolah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan di mana tekanan kerja semakin tinggi, guru-guru mungkin terdedah kepada masalah kesehatan fisikal dan mental. Ini juga menjadi faktor penting yang perlu diambil kira. Dalam kenyataan Fadlina, beliau menyebut tentang pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh KPM untuk menjaga kebajikan guru, termasuk memperkenalkan 7 langkah bagi mengurangkan beban kerja mereka. Namun, kita perlu bertanya, adakah langkah-langkah ini mencukupi atau adakah beban kerja yang melampau ini sebenarnya menjadi punca kepada masalah seperti MC palsu ini? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebelum ini telah mengumumkan pelarasan gaji penjawat awam sebagai tanda penghargaan kepada sumbangan mereka termasuk guru. Ini menunjukkan bahwa kerajaan sedar akan pentingnya menjaga kebajikan guru, namun persoalannya, adakah peningkatan gaji sahaja cukup untuk menangani masalah tekanan yang dihadapi oleh golongan ini?
Kita juga tidak boleh menafikan bahwa dalam mana-mana sektor pekerjaan akan ada segelintir individu yang mungkin terlibat dalam perbuatan salah laku. Namun, adakah wajar untuk menjadikan keseluruhan profesion sebagai kambing hitam atas tindakan segelintir individu ini? Sebagai masyarakat, kita perlu lebih berhati-hati dalam membuat tuduhan yang melibatkan golongan seperti guru karena kesannya boleh melangkaui individu yang dituduh. Ia boleh menjejaskan moral dan motivasi seluruh komuniti pendidik. Selain itu, isu ini juga membuka ruang untuk kita berbincang tentang tindakan tata tertib yang akan diambil ke atas mereka yang benar-benar bermasalah. Bagaimanakah pihak berkuasa akan memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah adil dan seimbang? Adakah perlu diwujudkan mekanisme pemantauan yang lebih ketat bagi memastikan integriti dalam profesion keguruan terjaga? Dalam keadaan yang semakin mencabar ini, kita juga perlu bertanya, bagaimana guru-guru boleh dibantu untuk menguruskan tekanan kerja dengan lebih baik? Adakah perlu diperkenalkan lebih banyak inisiatif yang memberi fokus kepada kesejahteraan mental dan fisikal mereka? Sebagai masyarakat, kita harus memberi sokongan penuh kepada guru-guru yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan integriti. Namun, pada masa yang sama, kita juga harus bersikap tegas terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam perbuatan yang mencemarkan nama baik profesion ini. Pendekatan yang adil dan seimbang perlu diambil agar kita dapat mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negara tanpa menjejaskan moral guru-guru yang berdedikasi. Jadi, apakah pandangan Anda yang sedang menonton ini? Adakah guru benar-benar menjadi sasaran tidak adil dalam dakwaan ini? Atau adakah terdapat masalah yang lebih besar yang perlu ditangani dalam sektor pendidikan? Tinggalkan komen Anda di bawah dan mari kita berbincang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten seperti ini. Terima kasih semua.